Hai semua, salam sejahtera kepada semua pelajar. Oke, jadi untuk hari ini kita akan masuk dalam bab yang baru berkaitan dengan pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Oke, dan kalau kamu masih ingat pada kelas sebelum ini kamu belajar bab 3 berkaitan dengan negeri-negeri Melayu bersekutu. Untuk bab 4 ini ada tambah satu perkataan yaitu tidak bersekutu. Jadi apa negeri-negeri ataupun pentadbiran dalam negeri-negeri Melayu bersekutu kita akan belajar dalam bab ini. Jadi bab ini berkaitan dengan pemerintahan Kesultanan 5 buah negeri, yaitu negeri Perlis, negeri Kedah, negeri Kelantan, negeri Terengganu, dan juga negeri Johor. Di mana kamu akan belajar dari aspek latar belakang, dari aspek hubungan luar, dan juga dari aspek perundangan, undang-undang lah. Oke, dan dalam bab ini juga kamu akan belajar bagaimana usaha British untuk meluaskan pengaruhnya ke negeri-negeri tersebut melalui apa cara sekalipun. Antaranya adalah seperti perjanjian, manipulasi, oke, di mana sehingga mereka berjaya menempatkan penasihat British di negeri-negeri tersebut. Dan subtajuk ataupun subtopik dalam bab ini dia ada 4 daripada 4.1 hingga 4.4. Jadi untuk hari ini kita akan belajar untuk 4.1 sahaja berkaitan dengan pemerintahan Kesultanan Melayu di negeri Perlis, Kelantan, dan juga Terengganu. Oke, jadi dalam 4.1 ini bagaimana pemerintahan di kelima-lima buah negeri ini sebelum kedatangan British. Jadi sistem pemerintahan kesultanan merupakan sistem kerajaan terpenting yang membawa kemakmuran dalam kerajaan kelima-lima buah negeri tersebut. Kerana sistem pemerintahan ini adalah diketuai oleh sultan sebagai puncak kuasa dan kedaulatan yang dibantu oleh para pembesar. Jadi sama juga dalam hierarki kerajaan Melayu, paling atas sekali adalah Sultan ataupun sekarang adalah Yang di-Pertuan Agong, di mana Sultan itu akan dibantu oleh para pembesar macam kita sekarang dibantu oleh Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, dan juga menteri-menteri yang lain. Oke. Jadi kita akan tengok seterusnya, oke, bagaimana pentadbiran kerajaan Perlis sebelum kedatangan British. Dari aspek latar belakang, oke, kerajaan Perlis adalah wilayah yang terpisah dari negeri Kedah pada tahun 1842. Oke, so kalau kamu tengok sekarang negeri Perlis adalah negeri yang paling kecil di Malaysia. Oke, dan Sheikh Hussein Jamalul Ail dia diiktiraf sebagai Raja Perlis dengan gelaran Pia Songkram Ramawicit Wilis Asmarah Piah Pelit. Oke, di mana dia dapat gelaran ini? Gelaran ini adalah diberikan oleh Raja Siam, oke, kepada Sheikh Hussein, oke, dengan gelaran singkatan dia adalah Piah Pelit. Oke, di mana pengisytiharan ini diadakan di Istana Arau Perlis ya. Oke, dan pentadbiran kerajaan Perlis pada ketika itu raja, oke, dibantu oleh para pembesar tempatan. Di mana pembesar tempatan itu adalah seperti Tuan Syed Abdullah yang merupakan raja muda, Datuk Arau yang merupakan Perdana Menteri, dan pentadbiran di kerajaan Perlis, di negeri Perlis dibahagikan kepada 22 mukim. Oke, 22 mukim, 22 daerah ataupun 22 wilayah, oke, dalam kerajaan Perlis. Dan kerajaan Perlis dia menjalinkan hubungan luar dengan kerajaan Siam. Oke, kenapa dia menjalinkan hubungan dengan kerajaan Siam? Supaya mereka tidak diganggu oleh kuasa-kuasa yang lain. Jadi kerajaan Siam ini dapat membantu ataupun dapat memberi bantuan apabila berlaku apa-apa kepada negeri Perlis. Dari aspek perundangan, undang-undang adalah berasaskan Kesultanan Kedah dan pelaksanaannya menitikberatkan kebaikan rakyat. Oke, itu kerajaan Perlis. Sekarang kita tengok kepada kerajaan Kedah pula. Oke,
Kerajaan Kedah dari aspek latar belakang diasaskan pada abad ke-7 dan pemerintah pertama dia adalah Sultan Muzaffar Shah. Dan Kesultanan Kedah, Kesultanan Kedah adalah antara negeri yang paling awal menerima pengaruh agama Islam. Di mana agama Islam mula bertapak pada abad ke-12 lagi dengan pemerintahan di kota Bukit Meriam. Dan dari aspek pentadbiran sama juga diketuai oleh para pembesar, diketuai oleh sultan, di mana sultan dibantu oleh para pembesar. Tetapi di Kesultanan Kedah ini dia wujudkan pembahagian wilayah, daerah dan mukim. Di mana setiap wilayah itu diletak ketua dia, yang dikenali sebagai pembesar daerah, dan mukim dikendalikan oleh penghulu. Dan hubungan luar, Kerajaan Kedah menjalinkan hubungan luar dengan Kerajaan Siam bagi mengelakkan ancaman daripada Burma. Dan hubungan luar ini ada dalam bentuk hubungan diplomatik, pentadbiran, dan juga keuangan. Dan perundangan, dari aspek perundangan, mereka melihat hukum kanun Undang-Undang Kedah, di mana memberi hak kepada raja dalam membuat keputusan, yaitu raja bukan hanya berhak dalam aspek pentadbiran sahaja, tetapi juga dari aspek undang-undang membuat keputusan. Dan terdapat 5 bab dalam Undang-Undang Kedah ini, antaranya adalah adat kebesaran dan juga adat meminang. Jadi sebenarnya kamu boleh nampak sudah perbezaan di antara Kedah dan juga Perlis. Masing-masing ada cara bagaimana melaksanakan pentadbiran dan juga menjaga negeri mereka. Sekarang kita tengok kepada Kesultanan Kelantan. Kesultanan Kelantan, Long Yunus menyatukan Kelantan dengan gelaran yang di-Pertuan. Bagi mengelak ancaman Terengganu, Sultan Muhammad yang pertama membuat persetiaan dengan Siam. Maharaja Siam mengaruniakan gelaran Pia Pipit Pakdi kepada Sultan Muhammad yang pertama, dan Siam meluaskan pengaruhnya ke negeri Kelantan. Jadi sebenarnya kamu boleh nampak di sini bagaimana kerajaan Siam dia banyak memberi pengaruh kepada kerajaan-kerajaan ataupun kepada negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Dari aspek pentadbiran pula, sama juga di atas dia adalah sultan dan dibantu oleh pembesar. Dan sistem ini dikenali sebagai sistem jemaah menteri yang dibentuk oleh Sultan Muhammad yang kedua. Dibahagi kepada 3 jajahan, yaitu Selatan, Batu Mekebang, Pasir Putih, dan Pasir Mas. Ada 3 jajahan. Dan Tok Weng mentadbir jajahan berperanan sebagai orang tengah antara penduduk dengan pembesar dan istana. Jadi maksudnya Tok Weng ini dia adalah pengantara di antara penduduk dengan pembesar dan juga pihak istana. Dan hubungan luar, Kelantan dia menjalinkan hubungan luar bukan sahaja dengan Siam, tetapi dengan Terengganu, dengan Kedah, dengan Patani, dan juga negeri-negeri lain. Maksudnya Kesultanan Kelantan ini hubungan luar dia lebih luas berbanding dengan 2 kesultanan sebelum ini. Dan dari aspek perundangan, mereka mengikut Undang-Undang Syarak semasa pemerintahan Sultan Muhammad yang kedua. Jadi untuk hari ini kamu sudah belajar 3 kesultanan, yaitu kesultanan ataupun kerajaan Perlis, kerajaan Kelantan, dan juga kerajaan ataupun kesultanan Kedah. Jadi untuk dua kerajaan, yaitu dua kesultanan, yaitu Kesultanan Terengganu dan juga Kesultanan Johor, kita akan belajar pada kelas akan datang lagi nanti. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.